Assalamualaikum, kembali kita ke edisi siasat minggu ini. Membawa anda menyelami sisi dunia gelap yang kadang-kala tak terjangkau di akal. Pengemis, satu kata yang pasti meluluhkan hati si Ain yang melihat. Mustahil seseorang itu bertindak menghumban diri ke titik yang paling dalam jika bukan atas dasar keterdesakan. Bayangkan kalau kita nak pinjam duit dengan kawan pun macam tercoreng belerang di kening. Ini kan pula secara terbuka duduk di kaki lima, menadah tangan, harapkan emas turun dari langit. Melalui pengamatan saya dan saya percaya mungkin kebanyakan penonton di rumah juga pernah melalui pengalaman diminta oleh kelompok berkenaan. Kita ni pun dah nama pun Malaysia. Tak kiralah Melayu ke, India ke, Cina ke, Kadazan, Iban dan Bidayuh, semuanya baik-baik belaka. Pantang nampak orang susah sikit, cekal dibantunya. Walaupun sedar hari ini hujung bulan. Ya, tuan-tuan, puan-puan, hari ini dah hujung bulan. Dalam saat-saat genting ini pun saya percaya masih ada lagi yang berhati nurani. Masalahnya sekarang, kalau yang dibantu itu betul-betul susah melarat, tak apa. Ini tidak. Menipu berselindung di sebalik sindiket yang mengambil kesempatan atas niat murni kebanyakan orang kita. Dan oleh sebab itu, maka tidak hairanlah negara ini bagai syurga bagi si pengemis asing. Bayangkan melalui pembongkaran wartawan kami Nurul Amalina Zainuddin, dia mendedahkan ada di kalangan kelompok itu sanggup mengeksploitasi kanak-kanak semata-mata untuk kenyangkan perut sendiri. Apa benda semua ni? Meraih simpati orang ramai dengan mengemis, satu cara yang mudah untuk mendapatkan wang. Lebih-lebih lagi dengan sikap prihatin rakyat Malaysia yang suka membantu. Begitupun ada yang mengambil kesempatan ini menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan wang ekspres. Eksploitasi kanak-kanak dan golongan kurang upaya (OKU) mungkin satu cara yang efektif untuk menarik perhatian orang ramai. Di Ampang Jaya, Selangor, satu lokasi dikabarkan silih berganti dengan kehadiran pengemis yang menggunakan kanak-kanak sebagai modus operandi. Lebih menarik perhatian kami, mereka dikatakan pengemis asing dan fasih berbahasa Melayu. Baik, berdasarkan maklumat yang telah dikongsikan oleh beberapa orang awam kepada pihak kami, lokasi yang dapat anda lihat di persimpangan itu menjadi lokasi wajib bagi pengemis yang dipercayai berbangsa Rohingya hampir setiap hari, dan mereka dikatakan selalunya tiba di kawasan itu sekitar jam 6 petang. Namun sehingga kini jam sudah menunjukkan 7 malam, namun kami masih lagi gagal mengesan kehadiran mereka di lokasi ini. Mungkin kerana cuaca yang tidak begitu mengizinkan, cuaca hujan. Namun kami sekarang ini masih lagi akan tetap menunggu untuk melihat bagaimana mereka menjalankan modus operandi mereka. Setelah hampir setengah jam menunggu, kelihatan kelibat seorang wanita dewasa dan 2 kanak-kanak tiba-tiba menghampiri port dimaksudkan. Mereka datang berjalan kaki melawan arus trafik, tidak hiraukan keadaan sekeliling. Tiba di sebatang pokok, wanita itu berhenti. Kelihatan dia mengambil kereta sorong bayi yang disorokkan di bawah pokok. Ia seperti menjadi rutin berbuat demikian sebelum berpeleseran di kawasan itu. Kanak-kanak lelaki yang datang bersama pula mundar-mandir seorang diri ke stesen minyak berhampiran, mungkin kelaparan. Tak sanggup nak tengok anak-anak kecil ini tiada hala tuju. Soalnya, di mana hak dan kebajikan mereka? Bayangkan untuk insan yang masih belum kenal erti dunia, hanya berbumbungkan langit dan berdindingkan sekadar angin. Dek diheret sama mengemis di jalanan. Bagai sepesan anak beranak, anaknya beranak pula.
Hakikat wala perit untuk ditelan makin hari makin banyak berlaku di sekeliling kita tanpa kita sedar. Mengikut Seksyen 32(a) Akta Kanak-Kanak 2001 yang mana jika sabit kesalahan, seseorang itu boleh didenda maksimum RM20,000 atau dipenjarakan untuk tempoh maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali, serta diarahkan jalani program khidmat masyarakat. Bahkan bukan kita tak tahu memang ada kes sebelum ini yang mana ada pengemis enggan diselamatkan kerana mampu meraih pendapatan sehingga ribuan ribu ringgit sehari. Ironinya, si ibu atau bapa pentingkan diri anak-anak kecil inilah yang jadi modal paling mahal buat mereka. Malah dalam beberapa senario, bayi pun sanggup dibawa. Bayi. Seperti contoh di negara jiran kita, didakwa sampai ada pengemis yang menyewa kanak-kanak. Ya, sewa kanak-kanak. Pelik betul bunyi dia kan? Tapi yang pasti kami di edisi Siasat sukar terima hakikat itu. Kita ikuti sambungan laporan si Amalina itu tadi. Hanya beberapa minit menunggu, kelihatan sudah ada yang memberhentikan kenderaan, menghulurkan sesuatu. Lokasi mengemis di persimpangan jalan keluar itu juga, pada pandangan saya, amat membahayakan. Bukan sahaja kepada si pengemis tetapi juga kepada orang ramai yang berhenti semata-mata memberi bantuan. Dari celah-celah pokok ni sebenarnya kami sedang memerhatikan gerak-geri mereka ini dan saya kira lebih kurang sudah 5 minit kami ekori pergerakan mereka dan nampaknya selepas tiba di lokasi itu mereka mengeluarkan pakaian dari beg yang dibawa sendiri oleh mereka, tapi saya tak pasti apa tujuan mereka berbuat demikian. Kami akan terus ikuti pergerakan mereka ini. Pelik dengan gelagat mereka, saya nekat mendekati si pengemis. Mendakwa dia kematian suami sejak 5 tahun lalu, dakwanya dia tidak berupaya bekerja. Kononnya mengalami kecederaan di tangan. Anak-anak pula terpaksa dibawa bersama, meminta sedekah di lokasi itu. Tidak terhenti di situ, saya ajukan lagi soalan. Kita tak ada rumah. Tak ada rumah? Tak. Saya sewa bilik. Tapi tak boleh keluar lah kan. Anak saya dikil, nakal. Ini keluar rumah lah ni. Dah berapa lama? Dah 3 bulan lah kan. Macam juga kita tidur sama sini. So ni duduk mana? Mana mewah. Pandai mewah. Ada rumah lagi lah. Tak ada rumah dah. Saya duduk kerja kedai. Kedai makanan. Oh, akak orang mana ni? Dia orang Myanmar kak. Myanmar. Oh. Kita tak ada rumah lah. Kedai itu dah tutup. So yang ni kat sini apa? Minta sedekah ke apa? Macam tu lah kak. Orang-orang bagi duit. Kita ambil lah. Perbualan kami terganggu dengan bunyi bising kenderaan yang lalu lalang dan juga gelagat si ibu yang memarahi anaknya yang disifatkan sangat nakal. Sekali-sekala, ada juga orang awam yang memberhentikan kenderaan dan menghulurkan wang. Tapi duduk macam ni tak bahaya ke dekat orang kereta keluar? Janganlah kak. Boleh lah kita boleh jaga lah. Sekejap je lah. Bukan sampai pagi. Macam tu tak. Sampai pukul berapa? Tadi dah sampai jalan kaki kan. Hujan lagi. Hujan apa semua. Ternyata rakyat negara ini memang prihatin. Bayangkan tidak sampai 10 minit berbual, si pengemis berjaya mengumpul RM30 dan bekalan makan ihsan 4 orang awam. RM30 hasil kutipan daripada 4 dermawan. Boleh tahan masyuk. Tapi siapa sangka kan, aktiviti mengemis boleh menjadi kerjaya yang membawa hasil lumayan, malah membolehkan seseorang merantau ke serata dunia secara mewah melalui wang pemberian orang ramai. Itu antara situasi semasa yang berlaku di Malaysia pada hari ini. Ya, pengemis antarabangsa atau asing itu menjadikan negara ini sebagai syurga.
bagi mengaut keuntungan dengan hanya berbekalkan cawan kertas buruk dan pakaian lusuh hanya untuk meraih simpati. Jangan terkejut jika dikatakan sebilangan besar daripada mereka secara automatiknya telah menjadi warga negara di negara ini dan mempunyai waktu dan tempat tertentu untuk menjalankan aktiviti mereka. Malah pendapatan seharian mereka dianggarkan mencecah sehingga RM5,000 sehari. Dan ada juga di antara mereka diuruskan oleh kumpulan sindiket pemerdagangan manusia yang mengambil kesempatan. Dahsyat, kan? Dahsyat. Edisi Siasat berehat seketika kembali selepas ini. Kembali bersua. Sebelum rehat tadi kami paparkan bagaimana seorang pengemis itu mampu meraih RM30 hanya dalam tempoh 10 minit. Kalau kita buat food delivery pun belum tentu kita boleh dapat sebanyak tu. Ikut perkiraan untung nasib, kalau sejam je mengemis dah boleh dapat ratusan ringgit. Tak susah pun duduk, buat muka sepusing. Tak perlu panggil pelanggan. Orang yang datang hulur duit. Kalau saya lah kan, elok kita bagi makanan je. Sebab kita tahu benda boleh makan kalau lapar. Bila bagi duit, kita tak tahu mana yang nak disalurkan. Entah-entah ada bos besar yang tunggu untung. Itulah kerja sindiket. Sindiket pengemis di Malaysia memang dah lama wujud. Yang pengemis ni memang dah ada jadual dia lah. Tak jauh taktiknya macam minta derma atau sumbangan. Bila kita tanya surat kebenaran atau apa-apa bukti membenarkan aktiviti berkenaan, terus tercungap nak menjawab. Motifnya sama. Duit ekspres hasil ihsan orang ramai. Saksi. Belum selesai saya bertanyakan lanjut kepada si pengemis ini, tiba-tiba kami didatangi seorang lelaki. Mungkin saya boleh gelarkan Mr. A. Dia mendakwa sudah lama memerhatikan helah si pengemis ini. Saya hari-hari tengok you di sini. Saya mana ada hari-hari? Besok you ada lagi, saya akan tangkap you. Saya bukanlah. You duduk tinggal belakang kan? Bukan. Anak-anak you pun di belakang kan? Tak. You naik motor, anak-anak you ada naik motor. Saya punya anak bukanlah itu. Orang tumpah lah baju. Perempuan 2 orang siapa tu? Yang perempuan 2 orang tu siapa? Tumpah. Ya. Yang kereta tu siapa? Itu orang ada tumpah lah baju. Kita tumpah. Saya tak mau tengok you ada lagi sini. You ada, kita mari sini bawa you pergi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagai menyaksikan drama, si pengemis ini cuba berdolak dalih. Rasa simpati saya perlahan-lahan hilang. Tiba-tiba, kami didatangi pula seorang lagi lelaki. Saya gelarkan Mr. B. Awak orang apa? Rohingya apa apa? Rohingya. Awak malam nanti tidur kat mana? Tangan mewah baju. Rumah siapa? Bukan rumah, Dobi. Awak kalau mau tempat duduk saya bagi percuma. Tak ada barang. Mana? Datang sini. Boleh, boleh. Mari. Saya tergamam dengan ajakan Mr. B. Bayangkan seorang lelaki yang tidak ada pertalian darah sanggup mengambil risiko untuk mengangkut si pengemis dan anak-anaknya. Tidak tahu apa niatnya, mungkin sekadar untuk membantu. Namun sebagai seorang wanita, saya pula yang berasa risau dengan keselamatan mereka. Jangan cepat terpedaya. Itu orang dia tu. Yang kereta tu orang dia. Ni. Orang dia. Oh, yelah takkan senang-senang nak ni. Jangan terpedaya. Oh, ya ke? Saya faham. Saya senyum aja. Buat bodoh lah pun. Ni akak nak pergi mana ni? Ada kereta dah tak bahaya ke? Tak tahu. Ha? Tak tahu lah. Tak payah ikut lah. Takkan dia
ikut lelaki tak kenal tu? Geng dia. Nak ikut. Geng dia. Apa ni tempat saya tu ramai orang Pakcik, Myanmar Rohingya. tempat siapa Pakcik? Saya pergi tunggu anak saya lagi seorang. Dia pergi main dalam. Apa jangan satu orang laki-laki. Jadi kat situ nanti dia orang tolonglah bangsa dia. Cuma bagi tumpang Tak apa Pakcik. Tidak senang dengan amaran Mr. A, si pengemis mula mengemas pakaian dan membuka langkah. Selepas menyimpan semula barangannya di bawah pokok, si pengemis dan anak-anaknya berlalu pergi dengan berjalan kaki. Saya perhatikan sahaja, datang dari arah lain, balik pula menghala laluan bertentangan. Siapalah lelaki yang datang nak selamatkan si pengemis tadi tu? Datang tiba-tiba tawar diri sediakan pusat pelindungan. Atau itu syarat toke nak bagi tahu lain tak clear kepada orang bawah. Itu tak mustahil. Difahamkan sedikit ini menjelajah seluruh ibu kota. Di tengah-tengah kepesatan Kuala Lumpur sudah pasti menjanjikan hasil lumayan. Jangan kita pula jadi antara penyumbang jadikan golongan jutawan selekeh ini. Sedar tak sedar, kita yang bantu mereka berkepak di muka bumi bertuah ini. Dengan cara yang paling mudah, duduk, buat muka selenga dan tadah tangan. Settle. Ingat, bijak membantu agar tidak tertipu. Memanglah Islam menganjurkan sedekah, tapi Allah Ta'ala juga mengurniakan kita akal untuk hamba-Nya berfikir. Fikirlah untuk elak ditipu sewenang-wenangnya. Bahasa kasarnya dah tahu kena kencing, yang pergi tadah buat apa? Elaklah. Lebih baik wang itu disalurkan ke rumah anak yatim ke, pusat tahfiz ke atau pusat jagaan orang tua. Bukankah itu lebih elok? Kita ikuti sambungan paparan itu tadi. Dua hari kemudian, kami meninjau semula lokasi sama. Masih ada individu yang sedang mengemis. Terlihat seorang wanita di bawah payung merah sedang duduk. Ternyata bukan pengemis yang kami jumpa beberapa hari lalu. Kali ini individu berlainan. Bersamanya juga kelihatan anak kecil. Saya tertanya, adakah cara ini digunakan untuk meraih simpati orang awam? Sambil memangku bayi di hadapannya, turut kelihatan diletakkan tabung derma. Daripada pukul berapa sini tadi? Daripada pukul berapa? Pukul 3. Daripada pukul 3 duduk sini? Hari-hari sini ke? Kadang-kadang tak. Kadang-kadang. Tak ada hujan tadi? Hujan tadi? Anak you ke? Berapa bulan? 2 bulan. Perbualan dengan wanita ini sedikit rumit, memandangkan dia tidak fasih berbahasa Melayu, tidak seperti pengemis yang kami temui sebelum ini. Apa yang bermain di fikiran saya, selepas lokasi ini tidak lagi dikunjungi pengemis sebelumnya, adakah ia menjadi pot untuk pengemis lain pula? Atau mungkinkah mereka ini di bawah kendalian sindiket yang menjadualkan pengemis-pengemis berbeza di lokasi sama? Yang pasti, persamaan antara mereka adalah berstatus UNHCR. Ni datang dengan siapa ni? Datang dengan kakak? Kakak mana? Mana? Ni ada roti. Rumah kat mana? Ampang. Jalan kaki, sini jalan kaki lah. Naik taksi. Terkedu seketika saya mendengar jawapan itu. Datang mengemis tapi mampu pergi dan balik menaiki teksi. Sambil meneruskan perbualan,
Terpandang pula saya tabung dermanya yang penuh dengan wang kertas. Mungkin saya boleh anggarkan sekitar RM30. Yang tersimpan pula entah berapa jumlahnya. Mungkin lokasi ini menjadi pilihan pengemis atau sindiket kerana hasilnya pada pemerhatian saya tidak menghampakan. Kembali bersua. Masih dengan topik jutawan selekeh atau pengemis. Apakah undang-undang terpakai untuk warga asing yang mengemis ini? Tak kisahlah apapun peruntukan undang-undang yang termaktub, asalkan si dalang jangan dibiar terlepas. Eksploitasi wanita, kanak-kanak tidak cukup di kaki lima. Bawah jambatan mereka juga minta sedekah di lampu isyarat. Bahkan aktiviti mereka itu juga mencalar imej ibu kota daripada pandangan pelancong luar. Dah bagi petis, nak peha lah pula. Bimbang lepas ni jadi kaduk naik junjung. Macam dulu kita kesian sangat dekat Rohingya. Sudahnya ada kes yang dilaporkan orang kita sendiri rasa terancam berdepan dengan warga asing ini. Jangan sesekali nafikan hak mereka yang perlu dibantu dan membiarkan golongan tertentu ambil kesempatan lalu jadikan pengemis sebagai kerjaya. Saksikan paparan akhir wartawan Nurul Amalina Zainuddin. Selepas saya beredar daripada wanita itu, beberapa minit kemudian, dia mula mengemas. Lagaknya seperti menunggu seseorang dan akhirnya dia menahan sebuah teksi. Selepas saya mendekati pengemis itu tadi, kira-kira dalam tempoh 10 minit kami berbual, dan nampaknya pengemis itu mungkin mengesyaki sesuatu dan merasa kurang senang dengan kehadiran saya, dan sekarang ni saya tengah mengikuri mereka dengan menaiki teksi. Di satu lokasi, wanita ini berhenti dan keluar dari teksi berkenaan. Mungkin sekadar membeli barang keperluan sebelum dia kembali masuk menaiki teksi sama yang masih menunggu. Jika anda masih ingat perbualan saya dengan wanita itu, dia mengatakan duduk di Ampang. Rumah kat mana? Rumah dekat Ampang. Ampang. Namun, teksi yang membawa pengemis itu menuju arah yang berbeza, sepertinya ke arah pusat bandar. Jauh juga kami mengikuti pergerakan teksi itu. Boleh saya katakan lebih 10 km. Perjalanan kami akhirnya terhenti di Flat Sri Selangor atau lebih dikenali Flat Samping sebelum wanita pengemis itu dilihat keluar dari teksi. Kami cuba menjejaki wanita itu, namun sepantas kilat dia hilang dari pandangan. Kami mula berfikir, jika benar-benar dalam kesusahan, logikkah untuk pengemis itu datang dari Pudu dan mengemis di Ampang Jaya? Lagi tak masuk akal bila sanggup membelanjakan kira-kira RM40 sehari untuk tambang pergi dan balik. RM40 modal naik teksi untuk mengemis. Mula-mula saya dengar pun terkejut juga. Tapi selepas difikirkan secara mendalam, saya rasa perkara itu biasa. Bagi saya, pengemis juga punya ilmu dan kemahiran, iaitu tahu di mana lubuk rezeki mereka. Sebagai sebuah negara kaya dan makmur, sepatutnya tidak ada peminta sedekah, terutama dalam kalangan pengemis dari luar yang mengemis di negara ini. Mungkin faktor lainnya, orang Malaysia tak banyak songeh. Mereka sekadar memberi dan berlalu begitu saja, tanpa menyoal secara teliti berkenaan pribadi kelompok ini. Oleh itu amat mudah bagi mereka untuk mengaut keuntungan berlipat kali ganda. Cukuplah 30 minit kita bersiaran, tamatlah cerita dunia disulam pelbagai warna dan peristiwa, meskipun matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Bagai ulat nangka terhempas ke batu. Kenapa masih ada individu berhati dan berkepala batu? Ingat, sekali terciduk, pasti terlingkup.
Sebarang maklumat, aduan atau info bersesuaian untuk edisi Siasat Bongkar boleh email ke edisisiasat@ntv7.com.my. Saya Suzila Ida Yaakob, hos anda pada malam ini. Edisi Siasat melabuhkan tirai. Assalamualaikum, selamat malam.